Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua peminat-peminat emas yang sedang menunggu-nunggu Facebook Live saya pada pagi ini? So, hai, apa khabar semua? First kali, sila berikan komen. Yang pertama, anda menonton Facebook Live saya daripada mana? Okey, sila komen. Saya check in daripada Kutub Utara. Saya check in daripada Kutub Selatan ataupun tuan-tuan check in daripada Borneo. Ataupun yang lebih best sekali kalau tuan-tuan berada di luar daripada Malaysia, sila komen anda menonton daripada negara mana. Saya nak tengok dan saya nak ucapkan hai kepada anda. Okey. Sudah ramai orang komen dan sudah ada 250 orang sudah menyaksikan. Okey, first kali apa khabar Wan Muhammad Wazir daripada Terengganu. Nur Erina Iliana daripada Borneo. Fakrul Anwar daripada Kutub Utara. Orang Kutub Utara. Siapa lagi orang Kutub Utara? Orang Pasir Mas. Wan Muhammad Syazwan daripada Pasir Mas. Yes. Okey, saya nak minta tuan-tuan 280 orang yang terawal ini, sila tagging kawan-kawan anda. Cakap dekat diorang, come, datang hari ni nak belajar topik menarik. Emas sebagai talian hayat terbaik untuk anda. Tajuk pagi ni memang best. Sebab sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawa emas adalah talian hayat yang terbaik bukan setakat untuk individu, malah kepada negara. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan beberapa cerita menarik tentang kehebatan emas, macam mana emas membolehkan individu boleh bangkit balik, negara boleh bangkit balik. So, saya nak minta tuan-tuan sila tagging kawan-kawan, sila share, bawa ramai orang datang untuk belajar ilmu mahal ini, ilmu emas. Okey, nak ucap hai dulu. RT Champion Muhammad Nur Haris, apa khabar? Fazlin Abbas daripada JB. Okey, apa khabar Lin? Rosie Paul daripada Borneo. Okey. Raihan Yusof daripada Negeri Hang Tuah, Negeri Melaka. Tuan-tuan, saya bersiaran daripada Melaka, tuan-tuan. Melaka baru saja lepas hujan. Pagi tadi hujan lebat, sekarang dah okey. Hujan lebat, matahari dah keluar, tetapi PKP masih lagi berlangsung di Melaka. So, tuan-tuan stay at home. Stay safe at home sambil kita belajar ilmu mahal pada hari ini. Okey, sementara menunggu, sekarang ni dah ada 400 orang. Kita belum start lagi. Tapi saya nak bagi sikit overview. Pagi ini topiknya adalah emas sebagai talian hayat terbaik anda. Bermaksud apa? Bermaksud orang simpan emas ini, dia bukan setakat untung dari segi pelaburan. Ramai orang ingat beli emas ini sebagai pelaburan. Pelaburan maksudnya apa? Beli emas, harga naik, jual, dapat profit. Contoh, beli emas 100,000. Harga emas naik 25%. Jual, dapat profit RM25,000. Ya, betul. Itu adalah salah satu daripada kegunaan emas. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, emas ini boleh jadi aset, boleh jadi harta dan boleh jadi talian hayat anda. Dengan kata lain, ada ketikanya emas dibeli bukan untuk pelaburan. Emas dibeli sebagai harta, tuan-tuan. Sebagai aset, sebagai harta. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh yang sebenar. Tuan-tuan tahu tak, emas disimpan oleh negara-negara, hampir ke semua negara di seluruh dunia, menyimpan emas sebagai harta negara. Sebagai aset negara. Sebagai reserve negara. Malaysia sendiri ada 36 tan emas. Kemudian dekat US 8,000 tan emas. UK beribu-ribu tan emas. Tuan-tuan, apabila sebuah negara membeli emas, mereka beli sebagai harta negara. Mereka bukan beli sebagai pelaburan.
Dengan kata lain, kalau Malaysia beli ada 36 tan reserve, gold reserve, harga naik 100%, 200%, dia tidak akan dijual. Tuan-tuan, ini adalah harta negara. Jadi, bila masa harta ini akan digunakan? Tuan-tuan, apabila berlaku situasi yang terdesak, di mana negara tidak boleh meminjam duit. Contoh, ada negara yang ekonomi dia problem, dia tidak boleh meminjam duit daripada IMF, dia tidak boleh pinjam duit daripada negara-negara luar, dia tak boleh terbitkan bond because dia punya situasi tidak bagus. Jadi emas akan berperanan sebagai last lifeline, talian hayat yang terakhir untuk dapat pinjaman ataupun untuk dapat tunai. Jadi inilah benda yang kita kena belajar. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan belajar, kemudian tuan-tuan tengok case study yang saya akan tunjukkan, jadi tuan-tuan tahu bahawa emas ini lebih daripada sekadar simpanan dan pelaburan. It's more than that. It's harta. Okay, so memandangkan topik ini seronok, sila komen pula. Sila tagging kawan-kawan anda. Ajak mereka masuk, sila share. Okay, so sebelum saya start, saya nak ucap hai lagi sekali. Hai kepada Amran Yusof Azinuddin Abdullah, apa khabar Azinuddin daripada Kutub Utara. Hai Zaida, apa khabar Zaida daripada Al-Ostak. Okey, tuan-tuan dah start tagging kawan-kawan lah. Saya rasa gembira. Now, selepas saya share cerita-cerita ini, saya bagi tuan-tuan ilmu, tuan-tuan dapat new knowledge, ilmu baru. Saya percaya setelah tuan-tuan belajar ilmu ini, tuan-tuan akan berubah. Tuan-tuan nampak emas ini sebagai satu benda yang lebih hebat, yang sangat hebat berbanding aset-aset lain. Alright. So, kita share saya punya slide. Alright. Okay. Alright. Now, sebelum saya bercerita tentang topik ini, saya nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan. Hai semua, nama saya Syukur Hashim. Saya berpengalaman selama 13 tahun dalam bidang emas. Saya telah mendidik orang ramai tentang pelaburan emas yang tepat, betul, selamat sejak tahun 2008. Dan platform yang saya gunakan untuk mendidik orang tentang emas adalah Public Gold. Tuan-tuan, Public Gold adalah salah sebuah syarikat yang terbesar di Malaysia yang menjual emas dan silver, ataupun kita panggil precious metal for investment kepada tuan-tuan. Dan saya percaya ramai antara tuan-tuan yang menyaksikan Facebook Live saya pada hari ini, sama ada tuan-tuan customer ataupun tuan-tuan adalah dealer Public Gold. So, hai untuk semua. Baik. Jadi dalam Public Gold ni, orang panggil saya Sifu Emas, orang panggil saya Atuk Sapphire, orang panggil saya Mahabub Emas. Sebab apa? Sebab dah lama saya mengajar orang tentang emas. Dan tuan-tuan, ilmu emas ini saya dapat ketika saya bekerja di University Multimedia. Saya dulu staff universiti, tuan-tuan. Jadi ilmu emas ini saya belajar daripada lecturer University Multimedia. Nama dia Encik Halim. That is my first cikgu. Bila saya dapat ilmu emas ni, saya rasa ilmu emas ni sangat special. Dan ikut pengalaman saya, orang yang tahu ilmu emas, dia akan beli emas. Biasanya dia akan beli, dia akan simpan emas. Dan ikut pengalaman saya, orang yang tidak simpan emas, yang tak beli emas ni cuma satu golongan sahaja, iaitu orang yang tidak ada duit. Tuan-tuan, kalau orang tak ada duit ni bukan setakat emas, apa pun dia tak boleh beli. Okay? Tetapi orang yang ada ilmu dan dia ada duit, dia biasanya dia akan beli juga emas sebagai simpanan, pelaburan, hadiah untuk isteri dia, untuk anak dia, tak kisahlah. So, orang yang ada ilmu, dia memang akan simpan emas. Jadi untuk mereka yang baru nak dapat ilmu, insya-Allah hari ini tuan-tuan akan belajar topik menarik, emas sebagai talian hayat terbaik anda. So, tuan-tuan boleh ikuti saya di Facebook Live pula. Facebook saya Syukur Hashim, facebook.com/syukur. Saya update setiap hari tentang emas, tentang kadang-kadang bukan emas, tapi tuan-tuan boleh follow saya kat sana. Alright, untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan emas, saya ada 4 buah buku tentang emas dan bisnes.
Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ini di website pgmall.my. Okay. Ini buku fizikal lah. Saya tulis buku tentang menyingkap rahsia pelaburan emas. Ini adalah buku tentang bagaimana cara buat pelaburan emas dengan betul, tepat, selamat. Tidak boleh kena tipu. Kemudian kalau rasa tak cukup lagi ilmu dalam buku ini, tuan-tuan beli tambah buku ni. Kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas, analisis teknikal dan analisis fundamental harga emas yang ditulis oleh sahabat saya Syufaat. Cik Syufaat trader 14 tahun. Kemudian untuk mereka yang minat baca graf, ada manusia ni dia minat suka baca graf, suka technical analysis, suka tengok support, resistance, momentum. Tuan-tuan boleh baca buku saya yang ketiga, analisis teknikal harga emas, dan buku saya yang terakhir khas untuk orang yang nak belajar bisnes emas, namanya Rahsia Usahawan Emas, Teknik dan Strategi Dibongkarkan. Okey, dapatkan buku saya di pgmall.my. So itu saja tentang buku. Seterusnya saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebagai orang yang dah 13 tahun dalam bidang emas ini, saya dapati pelabur emas yang paling berjaya ialah pelabur emas yang berilmu. Kita tak boleh melabur emas sembrono. Kita tak boleh melabur emas dengan dengar-dengar cakap, dengar-dengar emas bagus, dengar-dengar emas ni macam ni, dengar-dengar emas. Oh, pelaburan yang paling mengarut sekali adalah pelaburan ikut-ikutan. Okey, sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan ikut-ikutan, ikut orang, kalau orang tu buat salah, dia terjun ke longkang, tuan-tuan akan turut masuk longkang. Kalau orang tu melabur dalam skim pelaburan emas, skim cepat kaya, lepas tu tuan-tuan ikut-ikutan masuk juga skim cepat kaya, dia ke laut, tuan-tuan pun ke laut juga. Tuan-tuan, saya nak beritahu, banyak saya tengok pelabur-pelabur emas ikut-ikutan ni rugi berjuta ringgit. Juta ringgit, ratus ribu, puluh ribu. Pasal apa? Pasal tidak ada ilmu dan ikut-ikutan. Jadi hari ini, Facebook Live saya nak bagi tuan-tuan jadi pelabur emas berjaya dengan ilmu dan tidak mengikut orang. So, setiap pelaburan akan berisiko jika anda tiada ilmu. Tetapi setiap pelaburan akan menguntungkan anda. Tak boleh rugi sekiranya tuan-tuan full of knowledge. Okay? Kita dah 600 orang. Terima kasih kepada 600 orang yang terawal dan naik cepat. Naik cepat tadi 600. Sekarang 622 orang. Okay, bagus. Sebab bukan start pun lagi. Ini baru mukadimah. Tetapi untuk orang yang baru join, jangan risau. Tuan-tuan boleh ulang tayang saya punya Facebook Live ini. Habis nanti, tuan-tuan boleh tengok balik daripada awal sampai habis. Alright? Cuma bezanya adalah ketika Facebook Live ni, saya boleh sebut nama anda. So, saya boleh sebut nama ni, siapa yang tengok Facebook Live sekarang ni. Contoh, Rashidan. Apa khabar Rashidan? Apa khabar Kak Yang? Kak Yang Nur Asia. Daripada Kutub Utara. Hai Kak Yang. Kak Yang ni memang peminat emas tegar ni. Selalu duduk seat depan. Siapa lagi? Siapa lagi? Nampak Ustazah Ju. Apa khabar Ustazah Ju? Daripada Kedah. Kutub Utara lagi. Umi Jah, apa khabar? Umi Jah daripada Ipoh. Umi Jah pun masuk sekali. Happy birthday untuk Umi Jah. Selamat ulang tahun kelahiran dan tahniah kerana dapat pendant, Suria pendant yang cantik mahal. Tahun depan minta lagi Umi Jah. Bayangkan nanti tiap tahun minta hadiah pendant dekat Zul lah, Zulkifli. Kaya Umi Jah. Tiap tahun dapat gun. Itulah kelebihan orang perempuan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak bagi tips. Birthday, mintalah suami hadiah emas. Nombor satu, kalau suami bagi puan-puan hadiah emas, biasanya hadiah tu dah memang permanent milik puan-puan dah. Dia tak boleh ambil balik dah. Itu you punya. Yang kedua, emas itu adalah harta yang boleh pakai di badan. Emas ni sebenarnya harta. Kemudian nilai dia makin meningkat. Dia tak boleh rosak, dia tak boleh reput. Kalau bagi handbag, mahal macam mana pun boleh rosak tau. Pakai tiap hari rosak. Emas tak boleh. Okay? Dengan syarat beli emas yang tebal-tebal tu. Jadi sekiranya poket suami anda tebal dan dalam, mintalah dia emas kepada dia. Okay? Baik, kenapa topik ini penting? Jawapannya adalah
topik ini, emas sebagai talian hayat terbaik anda, ia boleh membantu anda pada masa hadapan dalam situasi yang tertentu. Tengok kejap saya cerita. Baik, now kita dah masuk. First kali, apakah kelebihan emas yang perlu anda tahu? Yang pertama, emas bernilai untuk selama-lamanya. Forever and ever emas ada nilai. Tuan-tuan, nilai emas terpelihara, nilai emas tinggi forever. Tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia di mana emas nilainya jatuh jadi kosong. No, tidak pernah. Okey, apa buktinya? Buktinya emas disebut dalam Quran. Okey, dalam banyak tempat lebih daripada 10 ayat. Saya nak petik satu ayat, surah Al-Hajj ayat 23, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai, mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada sutera. Maksud dia, emas ini dia bernilai di dunia dan ia akan bernilai di akhirat. Maksud dia, di dunia is got value, akhirat ada value. So, sebab itulah saya cakap kepada anda, emas ini bernilai untuk selama-lamanya. Manusia moden macam mana sekalipun, 100 tahun, 1000 tahun lagi, kita moden macam mana sekalipun, emas tetap bernilai. Jadi dengan kata lain, siapa yang menyimpan emas, dia tidak perlu risau emas dia akan hilang nilai, tak ada nilai, manusia tak suka emas. Dia tidak akan berlaku. Okey? Itu yang pertama. Sebelum tu saya nak baca komen dulu. Afidah Ahmad Jatin. Suami saya hadiahkan gelang tangan dari PG Jewel untuk upgrade priority dealer. Alhamdulillah. Saya dah dapat kasih sayang. Happy member. Afidah Ahmad Jatin. Jadi suaminya mendapat priority dealer, isterinya dapat barang kemas PG Jewel. Ambil kau. Dua-dua untung. Seorang jadi dealer boleh buat bisnes, seorang lagi dapat jewellery dan dapat kasih sayang. Okey, saya suka. Nur Fazilah Leman, duit raya. Baru ini kami semua convert kepada emas. Oh, tahniah. PKP pun dapat duit raya. Yes. Alright. So, cerita yang saya nampak naik dalam komen. Seterusnya, emas bernilai untuk selama-lamanya, dan yang kedua, emas tidak boleh dimusnahkan. Tuan-tuan, virtually indestructible. Tak boleh musnah. Emas, jika tuan-tuan bakar, rumah tuan-tuan terbakar, tengok dalam gambar, emas tidak terbakar. Kalau emas tersebut terbakar sekalipun, dia tidak akan lebur, dia ada nilai. Nilainya terpelihara. Dan sekiranya api terlalu marak melebihi 1064 darjah Celsius, which is terlampau panas, emas akan melebur. Melebur. Tetapi emas yang lebur, dia tidak hilang nilai. Lebur. Nanti lepas api dah habis api tu, dia akan, kita boleh ambil balik physical gold tersebut. So, nilai emas tidak boleh dimusnahkan. Banyak berlaku kes, tuan-tuan tengok kes kebakaran, masuk dalam surat khabar. Banyak barang-barang musnah. Peralatan elektrik musnah, kereta musnah, rumah musnah, perabot musnah. Tetapi emas tidak boleh musnah. Tuan-tuan pergi carilah bawah api, bawah abu. Nampak emas cantik lagi. Tuan-tuan selamat. Asbab apa? Asbab emas itu tidak boleh dimusnahkan. Tetapi cuba baca kerata akbar di bawah. Ini cerita sebenar. Seorang peniaga pasar malam yang simpan duit dalam tin. 32 tahun dia simpan duit dalam tin. Dia tak simpan dekat bank, tak tahulah, mungkin dia tak percaya kat bank. Atau dia tak suka kat bank, saya tak tahu. Tetapi apabila berlaku kebakaran, RM250 menjadi abu. Abu ni maksud dia jadi kosong. Ini bukan kes duit kena makan anai-anai boleh bawa pergi bank negara jadi boleh tukar nilai, no. Tuan-tuan, kalau duit ni
Bank negara punya rule kalau rosak, koyak separuh apa semua boleh tukar. Tapi ini adalah kes 250,000 menjadi kosong. Okay. Duit kertas pula walaupun kalau terpotong, kita boleh tukar ikut nilai dia. Bank negara ada buat satu guideline. Tetapi kalau tuan-tuan conteng muka Agong, bubuh misai Kak Agong ke, bubuh apa Kak Agong, duit ringgit akan jadi kosong. Tuan-tuan, conteng muka Agong, duit yang cantik, nilai dia kosong. So, don't play-play dengan duit kertas, tuan-tuan. Emas, tuan-tuan conteng lah macam mana sekalipun. Try lah conteng emas. Ada nilai tak? Rupanya ada nilai. So, conteng emas tidak masalah. Emas jatuh, dented, kemek. Emas jatuh, calar. Tuan-tuan jangan risau, nilai dia tetap ada lah. Kalau tak percaya, cuba bagi emas tuan-tuan calar, goreh bengkok, jual kat saya. Saya akan beli. Okay? So, yang seterusnya, yang ketiga, emas adalah aset paling cair dalam dunia. Tuan-tuan, dekat Malaysia ni nombor satu paling cair apa? Duit kertas lah, duit kertas. Ringgit. Setelah duit kertas, apakah aset yang paling cair after paper money? Jawapannya adalah gold, emas. Tuan-tuan boleh tukar emas menjadi cash dalam tempoh 20 minit sahaja kalau pergi Aranu. Kalau pergi kedai emas terus boleh jual on the spot. Boleh dapat duit. Bukan setakat di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Jadi jika tuan-tuan nak pakai duit, tuan-tuan ada emas, tuan-tuan boleh jual ikut harga semasa ataupun tuan-tuan boleh gadai juga. Gadai ikut harga semasa. Dan yang paling best sekali, ada orang yang tak pernah gadai emas. Okay, saya pernah jumpa orang yang ada beli emas tapi tak pernah gadai, tak pernah ada pengalaman. Dia tanya saya, soalannya agak kelakar lah juga. Cik Syukur, sekiranya saya gadai emas, adakah emas saya akan diambil oleh Aranu? Saya cakap, iyalah. Pergi gadai emas, dia orang ambil you punya emas, dia orang bagilah you duit. Kalau dia bagi you duit, emas pun dia bagi balik, habis tu kau lari. Rugilah Aranu. Jadi, ada orang yang tak pernah gadai emas. Tetapi, saya nak tuan-tuan komen. Sekiranya tuan-tuan pernah menggadaikan emas, sila berikan komen berapa cepat tuan-tuan pernah gadai emas, berapa cepat tuan-tuan pernah dapat duit. Saya pernah record timing bila saya gadai emas, saya record jam tu. Lepas tu saya tengok 20 minit dapat duit dekat Aranu Pejabat Pos. So 20 minit saya kata, wih cepat juga 20 minit dapat ni cash. Dan saya nak cerita satu rahsia. Ramai orang tidak tahu rahsia ini. Orang cuma tahu kata beli emas boleh gadai. Yes, boleh gadai. Tetapi orang dia tak berapa sedar benda ni. Emas, bila kita gadai, dia akan dinilaikan ikut harga semasa. Bukan ikut harga yang kita beli dulu. Contoh sebenar. Sewaktu saya kahwin dengan Cik Jun dulu, Cik Jun minta hadiah rantai tangan 10 gram. Rantai tangan. So saya pun belilah hadiah tahun 2002. Waktu tu 1 gram emas harga dia RM46, campur upah tukang 46, campur RM4. So RM50 segram emas 916. Jadi nilai gadaian emas tersebut sekarang ini RM240 minimum ataupun biasanya Aranu ambil rate tinggi lagi. Aranu bukan ambil nilai RM50 harga waktu tahun saya beli. Dan dia takkan tanya, Cik Syukur, ni beli tahun bila? Tahun 2001? So kami nilaikan RM50. No, tak boleh. Tak, it doesn't happen like that. Aranu nilai ikut harga sekarang. Bayangkan beli tahun 2001 harga RM50, gadai sekarang. Gadai ni pinjam tau, bukan jual. Dapat nilai 240. So untung. Jadi dengan kata lain, puan-puan sekalian, kalau puan-puan hobi mengumpul emas, simpan emas, nanti dalam jangka masa yang panjang, mungkin setahun 2 tahun lagi, beli harga 100, gadai harga 300. Untung tak beli emas? Simpan. Kalau tak
tak gadai, dipakai je lah di badan, di tangan sebagai harta kekayaan yang boleh dipakai di badan. Macam lelaki ni, kami ni tengok sajalah, tak bolehlah pakai, masuk syurga barulah boleh Allah Ta'ala bagi gelang. Orang lelaki di dunia ni tak payah mimpi lah, di dunia bagi isteri je lah pakai gelang. Alright. So orang lelaki jangan risau, walaupun kita tidak boleh pakai barang kemas, tetapi kita boleh beli jongkong sekilo, okay? So belilah jongkong sekilo simpan. Alright. Now nak tengok komen. Ada orang tanya, kalau gadai beli emas baru dengan duit tersebut, untung ke? Ini soalan favourite. Saya nak bagi tahu yang tanya ni, kalau gadai beli emas baru dengan duit tu untung ke? Jawapannya, belum tentu untung. Sebab gadai ni bermaksud kita pinjam duit. Bila kita pinjam duit, kita kena bayar upah simpan. Kalau bank, kita panggil interest. Aranu kita panggil upah simpan. Jadi upah simpan ni dalam 1%, 1% sebulan. Jadi dengan kata lain, kalau kita dapat duit tu, kita beli gold tak semestinya setiap bulan naik 1%. Dia boleh naik, dia boleh turun. Jadi dengan kata lain, berisiko untuk kita gadai dapat duit dan beli emas is a risk taker. Risk taker ni maksud dia boleh untung, boleh rugi. Jadi kalau tuan-tuan jenis orang yang nak confirm untung, jangan buat benda ni sebab ada kemungkinan rugi. Tapi kalau tuan-tuan ni jenis risk taker, kalau naik untung, kalau jatuh rugi tak kisah, bolehlah try buat. Okay, walaupun saya tak galakkan. Seriously saya cakap tak galakkan lah. Okay, buat pinjaman aranu dan beli emas baru saya tak galakkan. Okay. Next. Saya nak share dengan tuan-tuan 3 kisah benar emas sebagai penyelamat. Menarik ya cerita ni. So, dengan kata lain, sesiapa yang ada emas, dia boleh menjadi penyelamat anda, dia boleh menjadi talian hayat terbaik untuk anda. Kisah yang pertama, tahun 1970-an, di mana berlaku perang di Vietnam War. So bila berlaku perang di Vietnam tahun 1970-an, maka ramailah orang-orang Vietnam yang masuk ke dalam bot dan berlayar ke seluruh dunia untuk menyelamatkan diri. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke Singapura, ada yang sampai pergi US pun ada. Tuan-tuan, ketika perang Vietnam ini, mereka bawa lari emas. Apa saja duit saving yang mereka ada di Vietnam tu, mereka tukar jadi emas dan mereka bawa lari emas. Namanya Kim Tan. Antara kisah yang sangat popular dan emas yang menjadi legend. This gold, Kim Tan ini, dia macam gold leaf, dia nipis saja. Ini adalah antara emas yang menjadi history. So, emas yang ada sejarah. So, perang Vietnam menyebabkan pelarian Vietnam lari, bawa emas, mereka jahit dalam baju, mereka lari. Dan emas ini digunakan untuk memulakan kehidupan di tempat baru. Sebab apa? Kemana saja mereka pergi, emas ini boleh ditukar menjadi duit, emas ini boleh jadi a very good medium of exchange. Tukar barang, tukar duit dengan negara yang mereka pergi, dan mereka menggunakan duit tersebut untuk memulakan kehidupan baru. Tuan-tuan, this is a true story. Sewaktu saya bagi ceramah di Terengganu, ada orang Terengganu yang berumur 40-50 tahun. Mereka cakap, ya Cik Syukur, kami ingat cerita ni. Di Terengganu, kerajaan Terengganu ada kerajaan Malaysia, ada allocate satu pulau di Terengganu untuk pelarian Vietnam duduk kat situ. Dia tak pergi naik ke atas. So memang this is a real story. Satu, kisah pertama, 1970-an. Kisah kedua, ini lagi best. Krisis mata wang negara India tahun 90-an. Tuan-tuan, tahun 90-an India ada krisis currency exchange. Di mana reserve negara India, reserve-nya menurun dengan sangat mendadak, sehingga kan duit negara dia dah tak ada.
Kemudian due to mismanagement, due to overvalue of the currency, due to import lebih banyak daripada ekspor, dia menyebabkan India punya reserve negara dia kurang. Jadi apa yang mereka buat? Mula-mulanya mereka pinjam duit. Negara kita boleh pinjam duit, kita boleh menerbitkan bond, kita boleh pinjam dekat central bank negara lain, kita boleh pinjam dekat IMF, International Monetary Fund. Tetapi mereka pun tengok juga negara punya portfolio. Okay. Ada ketikanya bila kewangan negara terlampau teruk, IMF pun surrender, bank negara lain pun surrender, nak pinjam dekat pasaran modal pun orang tak nak bagi. Ini yang berlaku kepada India tahun 90-an. Okay. Jadi apa yang berlaku? Bank negara India telah mencagarkan 47 tan emas kepada Bank of England, hantar pergi England. Ni, Bank of India bawa physical gold, naik van, pergi airport, masuk ke terbang, hantar pergi England. Lepas tu Bank of England bagi pinjaman duit. Jadi dengan kata lain, emas tersebut menjadi collateral untuk pinjaman. Bayangkan sebuah negara orang tak nak bagi pinjam, terpaksa menggunakan emas sebagai cagaran untuk menyelamatkan negara. So, emas ni benda yang besar tuan-tuan. Ni penyelamat negara. It's not only penyelamat individu. So, tuan-tuan tengok betapa pentingnya emas sebagai aset individu dan sebagai aset negara. Bukan sebagai pelaburan saja tau. So, it's not about investment. It's about wealth. Harta. Jadi tuan-tuan boleh baca cerita ni dekat internet. It's all over the internet. Krisis batu wang India tahun 90-an. Okay. Di mana cerita ni memang is one of the cerita yang wow lah. Sebab dia cerita macam mana negara mismanage, duit tak ada, meeting tu pinjam sana pinjam sini, last sekali tak ada idea dah, kita hantar gold sebagai collateral, kita pinjam. Okay, sekarang ni India dah tebus balik dia punya gold ni So best tak? Saya nak tengok komen tuan-tuan lepas dengar cerita ni. Okay, Sharifah Azman, Cik Syukur, kenapa emas naik hari ni? Emas naik hari ni disebabkan oleh ucapan daripada Federal Reserve Chairman Powell, Jeremy Powell. So dia ada bagi tahu kata dia ada cerita tentang uncertainties. Dalam ucapan Presiden Fed Chairman, dia banyak menggunakan perkataan uncertainties. Contohnya inflasi di luar kawalan, inflasi out of control, tetapi job employment is still not maximized yet. So dengan kata lain, this is uncertainty. Sepatutnya kalau labor market is good, inflation out of control, then mereka akan kontrol inflasi. Okay. Sekarang inflasi out of control, tetapi job market tidak maximize, jadi dia ada mismatch kat sini, so it's create uncertainties. They don't orang kata apa, mereka tak buat action plan untuk mengawal inflasi, so it create uncertainties. Uncertainties will make gold go up. Okay, nak beritahu tuan-tuan, berlaku situasi tidak menentu, orang tak tahu apa nak buat, paling senang sekali gold akan go up. Tapi kalau uncertainties, kalau certainties, maksudnya dia orang cakap, okay, kita dah certain inflasi banyak, kita akan buat langkah-langkah ini untuk mengawal inflasi. Kalau ada action plan macam tu, gold akan jatuh. Okay, so certainties make gold go down, uncertainties will make gold go up. Okay, so dah tanya waktu Facebook Live, saya jawab lah. Alright, apa lagi? So, orang cakap best, emas sebagai penyelamat diri dan negara, yes. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah
COVID-19 tahun 2020, 2021, 2 tahun dah. Tuan-tuan, bila berlaku COVID-19 punya insiden, ramai orang jatuh susah. Peniaga jatuh susah, bisnes kena tutup. Ada orang yang tidak ada pendapatan. Jadi peniaga-peniaga yang overhead tinggi, kena bayar sewa, kena bayar pekerja tetapi income tak masuk, takkan nak buat bank loan. Bank nak bagi lah. You job tak ada, income tak ada, nak apply loan dekat bank pun tak nak bagi. Berisiko. Jadi apa nak kena buat? Jual emas, gadai emas lah. Ni baru-baru ni, yesterday masuk cerita habis barang kemas isteri digadai. Masuk dalam berita per TV. So, itu satu. Kemudian, ni kisah Adibah Noh, seorang artis terpaksa jual rumah, terpaksa gadai barang kemas. Why? Kesempitan wang. So nasib baiklah ada barang kemas. Jadi ketika ada duit, belilah aset, beli rumah, beli barang kemas. Janganlah beli benda-benda yang nilai dia makin turun, beli barang beli makeup, beli beg, beli barang-barang mewah. Itu kalau berlaku kesusahan, dia tidak boleh membantu. Barang kemas boleh membantu. Ni kisah Adibah Noh. Kesimpulan, emas boleh membantu orang yang memilikinya. Jadi saya nak cerita, jika tuan-tuan memiliki emas boleh membantu tuan-tuan sebagai tuan-tuan punya talian hayat. Negara ada emas sebagai aset harta negara, reserve, berlaku krisis boleh bawa keluar sama ada jual ataupun boleh jadi collateral pinjaman. COVID-19, orang yang ada emas, barang kemas, at least boleh survive. Bank loan tak boleh. Aset-aset lain tak boleh gadai. Gold, emas boleh membantu anda. Jadi saya berikan 3 kes. Tahun 1970-an Perang Vietnam, tahun 1990-an krisis Bank of India, krisis Bank of India pula. Krisis financial crisis di India, dan yang ketiganya adalah COVID-19 2020-2021. So, lama dulu, tidak lama dahulu dan sekarang. Jadi tuan-tuan, sudah dapat belajar sesuatu? Kalau dapat sila komen. Okey, Cik Syukur, saya belajar sesuatu pada hari ini. Alright. Jadi saya nak tengok ramai orang yang dah komen. So, ramai yang dah komen. Saya nak baca. Emas sebagai penyelamat. Yes. Nur Fatin Izzati Abdullah Sani, emas harta ketika senang menjadi duit ketika susah. Betul. Siapa lagi komen? Aizunuddin, setuju. Emas ni macam takaful kepada duit. Okey. Insurans adalah protection, insurans hayat lah, protection. Gold pun wealth protection. So both are protection. Emas ini kita panggil sebagai insurans kekayaan. Okay. Zamira, setuju Tuan Syukur. Muhammad Aswarizan, terima kasih Tuan. So kira bolehlah tu. Okay. Ketika ada duit beli aset, bukan barang turun harga. Norain Zul Rahim, ya betul. Okay, Nur Amirah Hairul Nizan. Ada soalan ni best. Okay, saya baca komen dia. Nur Amirah tanya, macam mana nak hilangkan rasa sayang nak jual emas? Emas beli dah lama. Patut jual dari pajak untuk dapatkan cash, tetapi sanggup pajak sebab sayang emas. Betul ke? Ya, of course, betul. Emas ni, cara kita nak gunakan emas adalah, sekiranya kita nak beli aset. Contoh, kita nak beli rumah, kita nak beli tanah. Jadi waktu tu kita boleh jual emas, aset, sebab kita nak acquire another asset. So dengan kata lain, sell gold to acquire a new asset, boleh. Okay. Kalau sayang sangat,
Contohnya nak beli aset yang harga mahal tapi sayang sangat nak jual gold. Ini kena buat calculation, sebab kalau kita gadai emas dengan nilai yang terlampau tinggi, upah simpan tu tinggi. Jadi kalau upah simpan tu kita mampu untuk tanggung, kita ada duit untuk cover upah simpan, maka of course lebih baik untuk gadai. Tetapi kalau kita gadai dan kita rasa upah simpan tu besar, jadi tidak sesuai, dia akan menyebabkan kita jatuh susah. Jadi terus jual, acquire asset. Okay? Ataupun macam ni lah. Kalau nak guna untuk belanja hangus, kena jual. Okay? Kalau kita setakat nak bayar road tax kereta, kita boleh gadai emas, dapat duit bayar road tax. Sebab road tax tu tak mahal. Ataupun bayar insurans kereta. So, duit gaji bulan-bulan, kita boleh kumpul, kita guna untuk tebus balik. Yang tu boleh. Dengan kata lain, menggadai ataupun menjual emas ni, kita kena buat calculation. Okay? Dia tak boleh ikut emosi. Dia kena calculate. Okay? Itu jawapan saya. Okay, sekarang kita sambung balik kita punya talk. Okay. Saya doakan anda menyimpan emas untuk kesejahteraan hidup. Tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh. Orang cakap, oh simpan emas, kalau banyak emas kena zakat. Jadi tak nak simpan emas sebab kena bayar zakat. Contohlah ni contoh. Negative view. Jadi dengan kata lain, because of that one, tak nak simpan emas. Jadi saya nak beritahu, tuan-tuan, apa saja aset yang kita simpan, wang dalam bank kena zakat. Bila cecah serta-serta amount kena zakat. Saham kena zakat. Buat bisnes kena zakat. Duit KWSP nanti bila keluarkan kena zakat. Jadi dengan kata lain, zakat ni bukan untuk emas saja. Tapi yang saya heran, bila orang pegang emas, baru dia teringat zakat. Kalau benda-benda lain tu dia tak berapa teringat. Jadi emas ni satu kelebihan dia adalah dia menyebabkan orang ingat tentang zakat. Okey. Yang kedua, silap, belah habis lagi. So dengan kata lain, apa saja aset yang kita simpan memang dia ada undang-undang zakat. So memang kena bayar. Jadi dengan kata lain, orang yang kaya dia memang kena berzakat. So simpan sajalah emas. Zakat kena keluarkan. Melainkan kita orang miskin. Yang kedua, saya nak bagi contoh yang sama dalam konteks insurans. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bayar insurans, kita bayar insurans, kita berharap agar kita tak perlu gunakan insurans tersebut. Okay, contoh, mana ada orang bayar insurans dengan harapan, ya Allah, aku mintalah aku accident nanti kemalangan, boleh claim insurans. No. Orang tak fikir macam tu. Orang fikir saya bayar insurans sebagai protection. Saya berdoa agar saya selamat. Janganlah saya guna-guna. Tapi in case berlaku malapetaka, maka insurans tu boleh cover saya. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan bayar insurans tiap-tiap tahun, premium tiap-tiap bulan. Sebenarnya itu bukanlah satu kerugian tau. Itu adalah satu pembayaran untuk protect yourself, your income. So samalah juga dengan gold. Kita acquire gold tu untuk kita punya insurance. So 2.5% zakat kena bayar. Janji ada insurans kekayaan. So I hope you have that mindset. Okay? Boleh faham? Kalau faham sila komen. Okay, saya dah faham. Alright. Baik, now kita tiba ke Facebook Live offer. Baik. Okay, so sebelum saya buat Facebook Live offer, saya nak baca komen dulu. Ada orang komen, Muhammad Nazim Khairi, International Reserve BNM. 111.1 bilion, Gold Reserve 2.2 bilion. So maksud dia Gold Reserve sikit, tapi at least ada lah juga 2.2 bilion kan.
Kalau tengok negara yang maju, saya nak beritahu dekat Muhammad Nazim, negara yang maju biasanya lagi banyak dia punya simpanan emas. Tengok Singapura. Okay? Muhammad Nazim cuba check berapa banyak gold reserve untuk Singapura. Jangan terkejut. Walaupun Singapura negara kecil, gold reserve Singapura lebih besar daripada Malaysia. Okay? Okay, tengok apa komen. Kak Seha, bayar zakat lagi banyak dapat himpun emas sebab berkat. Oh, tuan-tuan. So ada orang yang cara dia berfikir berbeza dengan tuan-tuan. Ada orang ingat bayar zakat duit hilang. Ada orang fikir bayar zakat bertambah berkat. Bertambah banyak harta. So tuan-tuan ikutlah cakap Kak Seha ni. Nanti tuan-tuan pergi mengendak Kak Seha ni siapa. kakseha.com. Okay. Now, kita pergi ke Facebook Live offer. Bulan Julai 2021. Apa offer untuk tuan-tuan? Okay. Mana Facebook Live? Alright. Sekejap Mana Facebook Live offer ni? Okey. Sekejap. Saya buka Facebook Live offer. Okey dah. Dia buat. So, ini dia. Facebook Live Julai 2021. Start pada 30 hari bulan 7 2021 hari ini Jumaat dan akan berakhir pada 2 hari bulan 8 hari Isnin pukul 11.59 malam. So tuan-tuan ada masa berapa hari ya? Sikit ya, 3 hari. Pertama sekali adalah hadiah selamat datang. Setiap PG Code yang baharu akan mendapat hadiah 1 gold card folder dengan syarat minimum belian 1 dinar bayar penuh. Macam mana cara dapat? Claim di office PG selepas PKP. Ada orang tanya, ada orang selalu tanya saya, tu juga macam mana nak claim? Jadi make sure nombor 1 PG Code baharu saja. Okay. Yang kedua, bayar full payment 1 dinar minimum, lepas tu claim dekat office public gold. Okay. Yang ni tak post. Jadi untuk dealer PG, sila inform kepada prospek bakal customer anda. Untuk orang yang baru ambil offer ketika Facebook Live saya, dapat hadiah gold card folder bernilai RM15. Ini rupa dia. Okay. Baik, yang kedua, promosi belian EPP 10. Tuan-tuan, ini adalah good news untuk tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, Public Gold sekarang ni, dia dah tak ada EPP 10. Dia cuma ada EPP 6. Diselaraskan untuk semua produk PG, PG Mall, PG Go Museum, Aurora Telia, semua EPP 6 saja. Tetapi untuk Facebook Live saya, Syukur Hashim, ada promosi belian EPP 10. Yang pertama, untuk belian 5 dinar dan ke atas. Maksudnya jika tuan-tuan beli 5 dinar, tak kisahlah 5 dinar seketul ataupun 1 dinar kali 5 ketui, tak kisah. Tuan-tuan boleh buat EPP 10. Apa maksud EPP 10? Tuan-tuan boleh tengok berapa harga 5 dinar tu, harga sekarang, kemudian harga ini akan dipecahkan kepada 10 bulan, tiap-tiap bulan tuan-tuan bayar 10%. Jadi setelah 10 bulan habis bayar, tuan-tuan dapat 5 dinar tersebut ikut harga yang tuan-tuan lock ataupun beli ketika Facebook Live saya. Jadi katakan 10 bulan akan datang harga dinar tu dah naik. Tuan-tuan tak perlu fikir harga naik, tuan-tuan bayar ikut harga sekarang sahaja. Best tak? Okay. Untuk mereka yang nak beli 6 dinar, 7 dinar boleh. Tak kisah. Minimum 5. Lebih tak kisah. Untuk mereka yang minat gold bar, PG offer EPP 10 untuk 30 gram ke atas untuk bunga emas with EPP premium. Okay. Ni saya nak bongkar rahsia sikit kenapa kita ada 5 dinar EPP 10 dan 10 dinar. 10 dinar pula. 30 gram EPP 10. Sebab dia ada related dengan dealership offer. Okay.
Now, saya nak cerita, kita ada promosi dealer. Ada 2 pangkat dealer yang kita offer, yang PG offer pada hari ini. Yang pertama, normal dealer. Normal dealer ni, dia akan ada 3 kelebihan. Yang pertama, komisen untuk belian diri sendiri 1%. Maksudnya jadi dealer ni kalau dia beli gold, dia beli untuk diri sendiri, dia dapat 1% komisen. Kemudian kalau dia recommend customer beli, dia akan dapat 1% daripada nilai pembelian customer dia. Dan yang ketiganya adalah jika harga emas naik, dia jual balik, dia akan dapat extra commission 0.3%. So 3 kelebihan untuk dealer. Dan untuk priority dealer, komisen belian diri sendiri ialah 1.5%. Lebih tinggi lebih tinggi daripada normal dealer. Komisen belian customer 1.5% dan komisen buyback, harga emas naik dia jual balik, dia dapat 0.3%. So kita ada 2 level dealer yang offer pada hari ini. Okey, apakah promosi dia? Yang pertama, untuk menjadi normal dealer, tuan-tuan boleh pilih 4 package ini. Yang pertama, beli 30 gram bunga emas, boleh buat EPP 10. Ini rahsia kenapa kita buat EPP 10 30 gram. Sebab tuan-tuan boleh jadi dealer dengan buat EPP 10 30 gram. Dan kelebihan EPP 10 adalah tuan-tuan bayar bulan yang pertama dan bayar Westcard RM200. So, bulan pertama bayar, campur RM200 Westcard, tuan-tuan sudah layak menjadi dealer. Tuan-tuan punya pangkat dah upgrade jadi dealer. Tak perlu tunggu habis bayar. Bayar bulan pertama dengan 200, anda sudah menjadi dealer. Best tak? Tuan-tuan, ni lah kelebihan dia. Kelebihan Facebook Live promo Syukur Hashim. So, special deal. Okay. Yang kedua, 5 dinar. Beli 5 dinar boleh EPP 10. Yang ketiga, beli jongkong silver. Siapa peminat perak boleh beli 1.5 kilo silver jongkong ataupun silver accumulation program SAP. Tuan-tuan layak untuk menjadi normal dealer. Ataupun bayar RM5,000 beli gap gold accumulation program full payment. One lump sum pun RM5,000. Layak jadi normal dealer dan campur Westcard RM200. Okay. Seterusnya, promosi priority dealer. Siapa yang poketnya dalam, seluk poket dalam, cabut-cabut duit banyak. Tuan-tuan ambil lah promosi priority dealer. Sebab tadi saya dah cerita komisen dia lebih tinggi, 1.5%. Okay. Beli 10 dinar, boleh mix. Apa maksud boleh mix? Maksud dia 1 dinar kali 10 ketui, 5 dinar kali 2 ketui, 10 dinar kali seketui, tak kisahlah. Janji jumlah terkumpul minimum 10. Lebih tak apa. Boleh buat EPP 10 bulan, layak jadi priority dealer. Dan antara soalan yang selalu ditanya adalah, Cik Syukur, kalau saya buat EPP 10, boleh tak saya bayar habis awal dan dapat emas awal? Jawapannya ya, boleh. Kalau katakan ada rezeki lebih, bulan yang kelima tu dah boleh saya buat full settlement, jadi bulan yang kelima tu boleh ambil emas tersebut. Tak perlu tunggu 10 bulan. Habis bayar boleh dapat gold. Okey. Yang kedua, beli 50 gram bunga emas boleh mix. Boleh mix. Maksud dia apa? 10 gram kali 5, 50 gram 1 biji, 20 gram, 20 gram, 10 gram, tak kisah. Jadi 50 gram, boleh buat EPP 10, boleh jadi priority dealer. Ataupun beli silver, gold bar, silver gold bar pula. Sorry, tersyasyul. Beli silver bar atau silver accumulation program, SAP, 3 kilo, boleh jadi priority dealer. Dan yang keempat, boleh buat belian RM10,000 lump sum dalam account gap, layak untuk menjadi dealer. So, apakah kelebihan offer ini? Kalau tidak ada offer, gap saja kena bayar RM14,000. RM14,000 extra for 40%. 40% extra modal. Tapi kalau promosi Facebook Live offer, not only boleh beli harga RM10,000, tetapi nanti dapat lucky draw. Menang gold 5 gram.
Best tak? Okay, nak tengok komen dulu. Muhammad Rafi Yusof, SAP ikut berat perak atau ikut 5K ataupun ataupun 10K. Okey, kalau ikutkan kat sini silver 3 kilo maksud dia beli top up 3 kilo. Sebab silver murah, so ikut 3 kilo. Jadi masa key in tu nanti letakkan 3000 gram. Okey Cik Muhammad Rafi. Dan tonton kena beli Westcard RM200. Westcard ni adalah name card untuk dealer public gold. Dia akan ada 0.5 gram berserta nama anda dan status anda. Dia tulis status nombor dealer, priority dealer. Okay? So kalau tuan-tuan jadi dealer, orang tanya, mana card? This is my card. Tunjuk card ada 0.5 gram. Okay, next. Kita ada special promo. Kita ada special promo untuk PG Mall. Tuan-tuan, offer PG Mall ni special offer. Cost dia lebih murah daripada yang public gold tadi, public gold marketing. Tetapi kelebihannya sama juga. Normal dealer PG Mall kan, priority dealer sebenarnya sama dengan public gold. So same level. So belian PG Gold Museum 3,000 kena bayar full payment. Jadi dealer. Beli PG Jewel RM3,000. Boleh EPP 6 bulan. Boleh jadi normal dealer. Ataupun beli Aurora Italia 3,000, boleh EPP 6 kali jadi normal dealer. Ini tadi ada orang komen, suami saya beli barang kemas untuk jadi priority dealer. Saya dapat barang kemas, suami saya dapat priority dealer. Inilah ni cerita dia tadi ni. Dan campur Westcard RM200. Untuk menjadi priority dealer, promosi di PG Mall. Belian RM5,000 produk PG Gold Museum, full payment. Ni full payment tak ada EPP dapat jadi priority dealer. Ataupun PG Jewel RM5,000 boleh EPP 6. Ni EPP 6 boleh dapat priority dealer. Dan yang ketiga, beli Aurora Italia RM5,000 boleh EPP 6 campur Westcard RM200 dah jadi priority dealer. So siapa yang nak yang modal rendah ni yang ni lah. Kod lah wife punya birthday kan. So boleh beli RM5,000, bayar 6 kali, jadi priority dealer. Okay, next. Cabutan bertuah. Okay, sebelum tu nak tengok dulu tanya. Tuan Syukur, 5 dinar bayar full payment, bukan EPP 10 layak juga ke? Sazila Aminan. Ya. Belian 5 dinar, full payment ataupun EPP, layak jadi dealer. Okay, tak semestinya EPP ya. Full payment atau EPP, boleh. Okey, untuk cabutan bertuah. Tuan-tuan, siapa yang ambil offer ketika Facebook Live saya, tuan-tuan punya cabutan bertuah adalah 1 dinar dapat 5 entry cabutan bertuah. Siapa beli 10 gram gold bar dapat 10 entry cabutan bertuah. Siapa yang jadi normal dealer dapat 50 entry cabutan bertuah. Priority dealer 100 entry cabutan bertuah. Dan cabutan bertuah menang apa? Ni dia. Hadiah utama 5 gram bunga emas. Tempat kedua 1/2 dinar. Tempat ketiga 1 gram gold bar. Tempat keempat PG Jewel earring. Tempat kelima Aurozes earring. Tempat keenam hingga 10 C wallet. 11 hingga 20 gold card folder. Alright. Dan seperti biasa saya ulang balik. Promosi ini bermula hari ini sehingga 2 hari bulan 8 pukul 11.59 malam. So, siapa yang ambil offer ini, automatik namanya akan masuk ke dalam lucky draw. Tak payah tanya saya, Cik Syukur, saya ambil offer ni, macam mana nak join lucky draw? Tak perlu tanya soalan itu sebab dia automatik. 30 hari bulan 7 hingga 2 bulan 8, siapa yang beli, dia akan layak untuk masuk lucky draw. So, lepas tu tunggu cabutan bertuah bila? Kita akan buat pada ujung bulan 8. So, ambil bulan 7, bulan 8. Kita punya lucky draw. Okey, jom lucky draw. Sudah bersedia untuk lucky draw?
Okey. Nah tuan-tuan, sebelum saya bercerita tentang lucky draw, saya buat sedikit summary. Hari ini kita belajar topik apa? Topik emas sebagai talian hayat terbaik anda. Saya dah ceritakan 3 kelebihan emas. Dan yang kedua, saya telah ceritakan 3 insiden di mana emas boleh menjadi penyelamat ketika situasi ekstrim. Perang, ketika negara ada krisis, dan juga ketika COVID-19. 3 cerita. Dan saya buat offer Facebook Live bulan 7. Siapa baru beli emas, siapa nak jadi dealer, siapa nak buat EPP 10, dah ada offer. Jadi apa tunggu lagi tuan-tuan? Sila ambil offer dengan senyuman. Okey. Sudah bersedia untuk lucky draw? Lucky draw ni untuk orang yang ambil offer saya ketika bulan lepas. So alright. Now, sudah bersedia untuk lucky draw? Sila komen. Ya, saya tak sabar ni tunggu lucky draw. Okey. Now, kita pergi kepada PG Gold Card Folder. Siapakah pemenang Gold Card Folder? Okey, kita dah start. Tahniah kepada Zuriana binti Juso. Dapat Gold Card Folder. Seterusnya, Sabri bin Ahmad. Macam kenal saja Sabri ni. Orang Pantai Timur. Okey, next. Pemenangnya Rosminah binti Wan Long. Tahniah Puan Rosminah. Seterusnya, Muhammad Nur Anzam bin Duraman. Tahniah. Menang Gold Card Folder. Seterusnya, Den bin Muhammad Sabri. Tahniah Encik Den. Saya sangat kagum dengan nama Encik Den. Sangat simple, sangat mudah disebut. Den. Okey. Tahniah Encik Den. Seterusnya, tadi Den, sekarang 4 patah perkataan. Nama je simple juga. Encik Fuad bin Hamzah. Senang sebut lah. Fuad bin Hamzah. Seterusnya, Gold Card Folder. Siapakah pemenang? Cik Muhammad Bakri bin Cik Min. Okey, seterusnya next. Muhammad Afiq bin Hassan. Tahniah Cik Muhammad Afiq. Seterusnya, Nur Aziana binti Muhammad Rejab. Tahniah menang Gold Card Folder. Seterusnya, Gold Card Folder yang terakhir dimenangi oleh jeng Fazilah binti Muhammad Ibrahim. Tahniah Puan Fazilah. Seterusnya, tempat ke-9, RM30 PG Mall kredit untuk anda shopping di PG Mall dengan senyuman. Siapa dapat voucher ni? Silalah perhabis shopping di PG Mall. RM30 ini pemenangnya adalah Encik Azizul bin Kapeli. Tanya Encik Azizul. Tempat ke-8, PG Mall voucher RM30 dimenangi oleh Cik Muzaffar bin Muhammad Tahir. Tahniah. Tempat ke-7, RM50 PG Mall kredit jatuh kepada Wan Faizah binti Wan Muhammad Asmara. Sedap nama ayah dia ni. Tempat ke-6, RM88 PG Mall kredit jatuh kepada Nur Syafira binti Deraman. Tahniah. Dapat RM88. Dan tempat ke-5, RM100 PG Mall kredit. RM100 jatuh kepada siapa? Umi Siti Umairah. Bila nak naik nama saya? Kejap lagi ikut. Wan Saifullah bin Wan Mustafa. Tahniah menang RM100 PG Mall kredit. Now, tempat yang keempat.
Siapakah pemenang Aurozes Earring? Telinga anda akan menjadi lebih cantik setelah memakai Aurozes Earring. Tahniah kepada Abdul Ghaffar bin Zakaria punya isteri. Sebab yang menangnya adalah lelaki, dia tidak boleh pakai. Jadi dia kena bagi dekat isterinya ataupun mak dia. Tempat ketiga, PG Jewel Earring. Siapakah pemenang? PG Jewel Earring. Tahniah, Muhammad Khairil Nizam bin Jaludin punya isteri. Yang menang ni 2 orang lelaki, so tak boleh pakai. Bagi kat wife Cik Muhammad Khairil Nizam ataupun bagi kat mak. Okey, sekarang kita masuk ke 3 hadiah terakhir. Tempat kedua, Public Gold Bar 1 gram Russia. Siapakah pemenang? Russia. 1 gram gold bar Russia jatuh kepada Aizat Muhammad bin Badrul Hisham / Rasidah binti Abdul Aziz. Akaun suami isteri. Tahniah. Dapat tempat kedua 1 gram. Okey, tempat pertama setengah dinar. Setengah dinar. Melompat kalau dapat setengah dinar hari Jumaat ni. Okey, kita lama sikit lah. Tahniah, Nur Syafiqah binti Mokhtar. Tahniah, Nur Syafiqah menang half dinar dan seterusnya tempat pertama grand prize 5 gram bunga emas. 1000 lebih, 1600. 5 gram. Siapakah pemenang? Lama sikit kita jumpy sikit. Stop. Tahniah, pemenang jongkong 5 gram Muhammad Arsyad bin Yatim Mustafa. Tahniah Cik Muhammad Arsyad kerana memenangi 5 gram bunga emas. So macam mana nak claim? Claim dekat Public Gold Office selepas PKP. Okay. So sudah habis saya punya cabutan bertuah. Kesimpulannya adalah, tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dapat ilmu, tuan-tuan dapat offer dan tuan-tuan dapat lucky draw 3 in 1. So pesanan saya adalah, untuk dealer PG, sila war-warkan, sebarkan, dapatkan seberapa ramai orang yang customer untuk join Facebook Live offer ini. Dan untuk tuan-tuan yang baru belajar emas, tuan-tuan, saya ulang balik, tuan-tuan boleh baca buku saya, Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Tuan-tuan boleh dapatkan buku saya, kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas, analisis teknikal harga emas dan rahsia usahawan emas. Di mana? Di www.pgmall.my. So itu saja Facebook Live kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Bye-bye.